Tertarik dengan keselamatan Presiden Amerika Syarikat yang intensif? Pastinya, The Beast, perjalanan Presiden yang sangat dikuatkan dan perkhidmatan rahsia adalah terkenal. Tetapi perlindungan Presiden melampaui apa yang kelihatan. Bersedia untuk analisis mendalam tentang perlindungan tanpa tanding di sekeliling beberapa Presiden yang paling kuat dijaga dalam sejarah Amerika Syarikat seperti Barack Obama. Sangat mencabar untuk membayangkan seorang ahli politik barat menangani cabaran yang lebih kuat daripada seorang waris progresif hitam daripada warisan Kennedy. Di sebuah negara dengan sejarah panjang keganasan kaum dan aktivisme sayap kanan yang mencanak serta akses yang meluas kepada senjata api, timbulnya teori konspirasi menentang Obama selalu menimbulkan kebimbangan secara kolektif di Amerika Syarikat. Sejauh ini, dua skema seumpama itu telah didedahkan, satu di Memphis, Tennessee, dan satu skema yang kurang terperinci semasa Konvensyen Demokratik di Colorado. Pada Ogos 2008, 4 orang ditahan di Aurora, Colorado atas tuduhan berkaitan senjata api dan dadah, mungkin berkaitan dengan rancangan pembunuhan terhadap calon Presiden Demokratik Barack Obama. Di kalangan yang disyaki ialah Nathan Johnson, yang mengakui bahawa rakan sekerja mereka sedang mempertimbangkan rancangan untuk membunuh Obama atas alasan perkauman. Johnson menyatakan dalam satu temu bual beliau tidak mengenali dirinya dengan jawatan politik. Orang kulit hitam juga tidak sepatutnya memegang jawatan politik. Dia harus di sasaran. Pihak berkuasa telah menjumpai senapang berkuasa tinggi, walkie-talkie, pakaian loreng dan dadah dalam kenderaan yang dikendalikan oleh salah seorang daripada suspek. Keselamatan Obama telah dipertingkatkan disebabkan statusnya sebagai calon presiden pertama yang berbangsa hitam. 2 bulan kemudian, Daniel Coward dari Tennessee dan Paul Schlisselman dari Arkansas dituduh mengugut calon Presiden Barack Obama, kedua-dua lelaki dari kawasan Selatan Tengah. Mereka dituduh memiliki senapang penyawar secara haram, merancang mencuri kedai senjata dan mengugut Obama. Lelaki-lelaki tersebut berkenalan melalui internet dan berkongsi ideologi supremasi putih dan skinhead. Rancangan mereka termasuk perbuatan keganasan dengan sasaran sekolah yang dihadiri oleh orang Afrika Amerika dan cubaan pembunuhan terhadap Obama. 88 individu hitam dan 14 lain telah menjadi sasaran mereka, nombor yang signifikan bagi pembangkang kulit putih. Kedua-dua mereka bersedia untuk mengambil risiko nyawa mereka dalam percubaan tersebut. Pada Mei 2007, walaupun ancaman pembunuhan, Obama mula menerima perlindungan Secret Service (EYSS), sesuatu yang belum pernah terjadi begitu awal semasa kempen presiden. Agensi yang bertanggungjawab untuk melindungi presiden, wakil presiden, calon dan wakil diplomat Amerika, walaupun namanya sentiasa kelihatan berdekatan dengan Obama. 6 ejen dari cawangan perisikan yang tegap dan peka secara fizikal dengan senjata yang tersembunyi dengan rapi di bawah pakaian adalah yang pertama keluar setiap kali calon mendarat mencari ancaman yang mungkin. Salah seorang daripada ejen ini yang dikenali sebagai Renegade untuk memudahkan pengenalan mengikuti dalam kenderaan bersama Obama, manakala yang lain mengikuti dalam kereta di hadapan dan di belakang. Badan Penjagaan Peribadi menghadapi cabaran sebenar apabila calon berinteraksi dengan penyokong-penyokongnya selepas berucap. Mereka bertindak seperti burung hantu yang berwaspada, memfokuskan perhatian bukan pada lelaki yang dilindungi, tetapi pada tangan orang yang disalaminya. Di dalam keramaian majlis, beg dilarang dan melalui pengesan logam. Peralatan media diperiksa oleh anjing pengesan bau dan pemeriksaan manusia yang tidak boleh diperbetulkan. Keadaan keselamatan ini meluas melampaui kempen. Kediaman keluarga Obama di Hyde Park, Chicago, diselia oleh pengawal bersenjata dan dilindungi oleh beberapa rintangan keselamatan.
Jika keluarga menganggap bahawa hidup mereka telah berubah, perubahan itu akan menjadi sesuatu yang belum pernah berlaku di Casablanca. Satu skema keselamatan yang lebih ketat daripada yang ditetapkan selepas percubaan pembunuhan terhadap Ronald Reagan pada tahun 1941 akan dilaksanakan. Malah dua anak perempuan muda Obama pada ketika itu berumur 7 dan 10 tahun akan dilindungi semasa perjalanan mereka ke dan dari sekolah di Washington, dan keluaran keluarga akan diambil kira dengan banyak mengurangkan. Walaupun media di Amerika Syarikat mengendali isu ini secara berhati-hati dengan nampaknya bimbang untuk mengelakkan nubuat yang menjadi kenyataan sendiri, rasa takut yang mendominasi masih wujud bahawa serangan serius terhadap hidup Obama adalah mungkin. Pada tahun 2008, Barack Obama telah menulis sejarah dengan menjadi Presiden Amerika Syarikat pertama yang berkulit hitam. Berkahwin dengan Michelle Robinson yang juga seorang peguam, pasangan ini mempunyai 2 orang anak perempuan, Malia dan Sasha. Perjalanan politik Obama bermula di Senat Illinois dan diikuti oleh pemilihan ke Senat IS pada tahun 2004. Di mana dia memastikan penamaan calon Demokrat selepas pertabalan sengit dengan Hillary Clinton. 2 mandatnya dicirikan oleh cabaran-cabaran berkesan dan pencapaian politik. Ini melibatkan pembaharuan sistem kesihatan, rangsangan ekonomi, reformasi sistem perbankan, dan penarikan dasar Don't Ask, Don't Tell. Pentadbiran Obama bertujuan untuk menggalakkan ekonomi, membaiki sistem kesihatan dan mengukuhkan perlindungan pengguna. Beliau dianugerahkan Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2009 dan dipilih semula pada tahun 2012. Semasa penggal presidennya, dia berhadapan dengan krisis kewangan pada tahun 2008, konflik di Iraq dan Afghanistan, serta cabaran dalam politik luar negeri seperti pengawasan operasi yang mengakibatkan kematian Osama bin Laden dan pengurusan timbulnya negara Islam semasa Perang Saudara di Syria. Kejadian larian pagi Presiden George W. Bush pada 11 September 2001 tiba-tiba menjadi suatu titik penting dalam sejarah. Serangan 11 September telah memberi impak yang mendalam bukan sahaja kepada bangsa itu, tetapi juga mendorong perubahan asas dalam perkhidmatan rahsia Amerika Syarikat, agensi elit yang bertanggungjawab atas keselamatannya. Dalam usaha mencapai matlamat ini, ahli undang-undang mengambil pendekatan menyeluruh yang melibatkan Badan Penguatkuasaan Undang-Undang, Keselamatan Negara dan agensi perisikan untuk meningkatkan perkongsian maklumat dan koordinasi. Usaha ini mengakibatkan Undang-Undang Patriot yang memudahkan pertukaran maklumat antara agensi perisikan dan Badan Penguatkuasaan Undang-Undang selain daripada menuntut perubahan dalam perkhidmatan rahsia. Kemudian datanglah Akta Keselamatan Dalam Negeri 2003. Walau bagaimanapun, perkhidmatan rahsia telah memodenkan operasinya sebelum serangan 11 September. Pada tahun 2000, Akta Perlindungan Terhadap Ancaman Presiden menetapkan perkhidmatan rahsia sebagai koordinator keselamatan persekutuan bagi acara berpentingan kebangsaan, peranan pusat penilaian ancaman kebangsaan dalam penyelidikan dan latihan tentang penilaian ancaman dan pencegahan keganasan telah diperluaskan. Pengembangan perlindungan ini memerlukan pemodenan dengan keselamatan udara menjadi kebimbangan kritikal yang membawa kepada pelaksanaan program khusus dalam bahagian perlindungan Presiden. 1 unit kontrajenayah telah dirasmi dengan tujuan untuk mengesan dan mencegah ancaman yang mungkin berlaku. Selain itu, keupayaan cyber agensi rahsia telah diperluaskan, termasuk penubuhan pasukan khas untuk jenayah elektronik di seluruh negara. Dengan membentuk perkongsian antara pihak polis, sektor swasta dan akademia, agensi rahsia
mengenali kepentingan untuk berubah bagi mengelakkan peristiwa-peristiwa yang membawa bencana dan memastikan keselamatan Presiden dan negara. Serangan 11 September berfungsi sebagai pemangkin untuk perubahan tersebut, mendorong aras pemodenan yang tidak pernah dilihat sejak penemuan Komision Warren. Transformasi ini bertujuan untuk memberikan agensi dengan alat yang diperlukan untuk melindungi negara dan para pemimpinnya, memastikan bahawa kurangnya imajinasi tidak mengakibatkan lebih banyak tragedi. Pada 20 Januari 2005, George W. Bush diangkat sebagai Presiden ke-43 Amerika Syarikat untuk mandat keduanya yang juga terakhir. Upacara perlantikan ke-55 Presiden berlangsung di hadapan barat Capitol Ice Edge di Washington, D.C. Semasa acara tersebut, kawasan udara di sekitar White House telah dilindungi oleh sistem rudal tanah ke udara canggih Norway yang dikenali sebagai NASAMS, memastikan keselamatan Kapitol dan Presiden, menjatuhkan zon larangan udara ketat di kawasan tersebut. NASAMS telah dibangunkan khas untuk pertahanan udara pada jarak sederhana dengan kapasiti untuk berinteraksi dengan pesawat, helikopter, peluru berpandu dan UAV. Selain melindungi aset berharga besar dan kawasan yang padat penduduk seperti wilayah ibu negara, NCR, ia juga digunakan untuk menetralkan ancaman udara permukaan. Hasil daripada kerjasama antara Raytheon dan Kongsberg, NASAMS mencapai kebolehan operasi pada tahun 1994 dan pertama kali diterima oleh tentera udara di Raja Norway. Sistem ini mampu melibatkan sehingga 72 sasaran secara serentak, sama ada dalam mod aktif atau pasif, dengan menggunakan peluru berpandu aktif untuk menjejak sasaran yang jauh di luar jangkauan visual. Terdiri daripada 3 pelancar, setiap satu boleh dilengkapi dengan sehingga 6 peluru. NASAMS merupakan alat pertahanan yang kuat. Alatan utama sistem adalah peluru berpandu jarak menengah Advanced AIM-120, tetapi juga boleh menggunakan AIM Sign X Sidewinder, misi Sparrow Maritim Evolusi dan misi tempatan. Tindakan pertama Bush sebagai Presiden yang melibatkan penubuhan pejabat inisiatif yang berlandaskan kepada iman dan komuniti mencetuskan kontroversi kerana bertentangan dengan pendapat sesetengah pihak bahawa sumber kerajaan sepatutnya tidak dialihkan kepada entiti yang berkaitan dengan gereja. Dia juga menunjukkan usaha berparti termasuk pelaksanaan Akta Tiada Kanak-Kanak Ditinggalkan yang merupakan perubahan penting dalam dasar pendidikan. Selepas serangan 11 September 2001, Bush menyatukan negara melalui kepimpinannya semasa krisis dan mencapai kadar kelulusan rekod 90%. Di bawah pimpinannya, invasi Afghanistan telah dilakukan yang mengakibatkan pengusiran Taliban ke negara jiran. Perang telah berkembang menjadi konflik terpanjang di Amerika. Usaha untuk mencari Osama bin Laden berterusan sehingga 2011 semasa pemerintahan Barack Obama. Pada penggal kedua Bush, usaha telah dibuat untuk reformasi keselamatan sosial dan imigresen, tetapi menghadapi tentangan di Kongres. Potongan cukai bersama-sama dengan peningkatan perbelanjaan dari peperangan di Iraq dan Afghanistan telah menghasilkan defisit yang besar. Fasa akhir Presiden Bush ditandai oleh runtuhnya pasaran saham, krisis kewangan dan kemelesetan yang berpanjangan. Tindak balas beliau terhadap serangan 11 September tetap menjadi satu titik kritikal. Semasa pentadbirannya, konflik di Afghanistan dan Iraq mendominasi dan Bush dikritik hebat kerana pentadbiran Katrina. Krisis kewangan tahun 2008 meruncingkan cabaran ini, mendorong munculnya Tea Party. Semasa pengurusan Trump, bilangan orang yang memerlukan perlindungan dari Secret Service meningkat kepada 42, berbanding 31 pada pengurusan Obama dan 33 pada pengurusan semasa Biden. Peningkatan permintaan ini mengakibatkan lebih ramai ejen meletak jawatan semasa pentadbiran Trump.
Pada tahun 2017, Secret Service menghadapi kesulitan yang signifikan untuk membiayai ejen yang diperlukan untuk melaksanakan tugas perlindungan mereka. Sebahagiannya disebabkan oleh saiz dan aktiviti keluarga yang besar bekas Presiden Trump. Menurut pengarah Secret Service, Randolph Tech, beban kerja agensi itu meningkat kerana perjalanan hujung minggu yang kerap dilakukan oleh Trump ke hartanahnya di Florida, New Jersey dan Virginia. Tambahan pula, agensi juga bertanggungjawab untuk memastikan pelindungan anak dewasa Trump semasa perjalanan perniagaan dan cuti mereka, sama ada di Amerika Syarikat atau luar negara. Ellis menyatakan bahawa Presiden mempunyai keluarga yang besar dan bahawa adalah wajib untuk mematuhi tanggungjawab yang termaktub dalam undang-undang, dengan menekankan bahawa tiada ruang untuk perubahan atau pengecualian dalam hal ini. Pada sekitar masa itu, Ellis menunjukkan bahawa tanpa peruntukan tambahan, agensi mungkin tidak dapat membayar ejen dengan sepatutnya untuk kerja yang dilakukan. Dia mengemukakan kepada ahli politik dengan cadangan untuk meningkatkan gaji dan had tambahan jam ejen dari $190,000 kepada $147,000 setahun. Namun, walaupun dengan penambahbaikan tersebut, kira-kira 130 ejen berpengalaman tidak akan menerima pembayaran penuh untuk lebih masa yang telah dilakukan. Ellis menyebut bahawa lebih daripada 1,000 ejen telah melanggar had yang ditetapkan oleh kerajaan untuk gaji tahunan dan kerja lebih masa dalam 7 bulan sahaja pada tahun 2017, walaupun pada asalnya dirancang untuk berlangsung sepanjang tahun. Kenaikan permintaan dalam misi proteksi dan peningkatan aktiviti perjalanan bertepatan dengan musim pilihan raya yang kontroversi, di mana agensi menghadapi cabaran keselamatan yang paling sukar. Tekanan terhadap pampasan telah menghasilkan perbincangan dengan ahli politik berpengaruh untuk mempertimbangkan kemungkinan untuk meningkatkan had gabungan untuk gaji dan kerja lebih masa ejen. Perbincangan ini mengakibatkan kelulusan undang-undang pada tahun 2018 ditandatangani oleh Trump yang memperpanjang langkah-langkah pelagaian sehingga 2023. Pada tahun 2019, David Cho memimpin bahagian perlindungan Presiden untuk Donald Trump dan menerima pingat perkhidmatan cemerlang dari Setiausaha Keselamatan Dalam Negeri. Dia dihormati atas dedikasinya dalam rundingan dengan pihak berkuasa Korea Utara untuk memastikan keselamatan Presiden Trump semasa mesyuarat dengan Kim Jong-un. Dia memainkan peranan penting dalam mengkoordinasikan semua aspek keselamatan semasa lawatan Presiden ke Korea Utara. Cho menonjol apabila memimpin bahagian pelindungan Presiden di Casablanca dan terlibat dalam perbincangan peringkat tinggi dengan pemimpin asing secara serentak. Pada tahun 2020, terdapat pertanyaan tentang langkah-langkah keselamatan di harta tanah musim sejuk Trump, Mar-a-Lago, selepas 2 rakyat Cina ditahan dalam insiden berasingan. Ronald Kessler, pengarang yang kerap membuat lawatan ke Mar-a-Lago dan menulis tentang tempoh Trump di Casablanca dan perkhidmatan rahsia, memastikan kelab tersebut sangat selamat. Antara tindakan khusus yang ditekankan oleh Kessler adalah kehadiran kawasan maklumat berkompartmen sensitif di bawah tanah, di mana maklumat dikelaskan boleh diakses oleh Trump tanpa risiko gangguan elektronik. Apabila Trump hadir, perkhidmatan rahsia bertanggungjawab terhadap keselamatan, bahkan kadangkala mengasingkan Presiden dari ahli kelab. Kessler menjelaskan bahawa terdapat perimeter di sekeliling kawasan makan Trump dan Melania, di mana ahli kelab juga dihadkan daripada mendekati tanpa jemputan daripada Presiden. Beliau juga menyebut bahawa perkhidmatan rahsia menggunakan pelbagai peranti pengesan untuk memantau peranti dengar alih yang mungkin pelawat atau penceroboh cuba pasang. Namun, insiden dengan penceroboh telah menimbulkan kebimbangan keselamatan. Seorang wanita Cina berjaya membodohi ejen dan mendapat akses pada musim bunga, sementara yang lain menyusup ke dalam kemudahan 2 hari sebelum lawatan Presiden pada Disember 2020.
Mar-a-Lago unik sebagai lokasi awam dengan status separa awam membawa cabaran dalam memastikan keselamatan menyeluruh. Mengikut Lisa Ruth, bekas analis CIA, mencapai keselamatan sepenuhnya adalah rumit kecuali harta itu dikenakan kawalan ketat dengan pemeriksaan keselamatan yang ketat. Sementara pemasangan menggabungkan fungsi keselamatannya yang ada untuk meningkatkan perlindungannya, penting untuk diingat bahawa ia tidak mencapai tahap keselamatan yang sama dengan Rumah Putih. Pada 1 November 1950, Oscar Collazo dan Griselio Torresola, dua tentera separatis pro-Puerto Rican yang berkaitan dengan Parti Kebangsaan Puerto Rican, cuba membunuh Presiden Harry S. Truman. Dari tahun 1948 hingga 1962, Truman dan keluarganya tinggal di Blair House yang terletak di utara Pennsylvania Avenue, berdekatan dengan Rumah Putih. Semasa tempat itu mengalami ubah suai besar. Pada pukul 14.00, penyerang mendekati tangga depan rumah Blair dan menembak. Pegawai Perkhidmatan Rahsia Leslie Koffel terluka secara fatal, tetapi berjaya bertindak balas dan membunuh Torresola. Collazo cuba menembak pegawai Perkhidmatan Rahsia Donald Birdsell dari belakang tetapi senjatanya gagal. Selepas membaiki senjata, Collazo menembak Birdsell di lutut. Agensi Perisikan Rahsia Floyd Boring dan Joseph Davidson juga membuka api ke atas Collazo. Walaupun membalas dendam, Collazo berada dalam keadaan kurang jumlah dan Birdsell yang terluka tetapi bersenjata menyertai pertempuran. Collazo ditembak dengan peluru berkaliber 2,38 di kepala dan tangan kanannya. Sementara Truman tidur di bilikannya di tingkat 2, tembakan bermula. Apabila melihat Collazo di tangga depan melalui tingkap, seorang pengawal Istana Putih menasihatinya untuk melindungi diri, arahan yang segera diikutinya. Truman tidak terganggu dengan percubaan pembunuhan yang gagal dan meneruskan komitmen yang dijadualkan pada hari itu, menekankan kepentingan seorang presiden untuk bersedia menghadapi situasi yang sama. Collazo pada mulanya dihukum mati, tetapi Truman menukar hukuman kepada penjara seumur hidup pada 24 Julai 1952. Kemudian, pada September 1979, Presiden Jimmy Carter memansuhkan hukuman penjara seumur hidup Collazo, menyebabkan dia dibebaskan. Walaupun cubaan pembunuhan, Truman menyokong pelaksanaan plebisit pada tahun 1952 di Puerto Rico untuk menentukan masa depan pulau itu berhubung dengan Amerika Syarikat. Status quo yang ditubuhkan pada tahun 1990 telah diluluskan oleh hampir 82% pengundi. Walaupun Secret Service mengambil alih perlindungan Presiden Truman pada tahun 1945, percubaan membunuh itu menyoroti kekurangan asas undang-undang bagi Secret Service atau mana-mana agensi polis lain untuk menyediakan keselamatan Presiden. Apabila menguruskan isu ini, Presiden Truman meluluskan rang undang-undang pada 16 Julai 1951 yang memberikan tanggungjawab undang-undang kepada Perkhidmatan Rahsia untuk melindungi Presiden, Presiden yang terpilih, Naib Presiden dan keluarga mereka yang terdekat. Truman menghadapi cabaran semasa presidennya disebabkan keputusan penting dan kontroversi. Perkhidmatan Rahsia telah melaksanakan langkah-langkah keselamatan yang ketat di Washington DC dan semasa tinggal di Independence. Terdapat perubahan besar yang dilakukan di rumah mereka, seperti pembinaan pondok pengawal berukuran 10x10 kaki di halaman dekat garaj. Harry Truman adalah Presiden Amerika Syarikat ke-33, mengambil alih jawatan selepas kematian Franklin D. Roosevelt. Pada awal pentadbirannya, beliau membuat keputusan bersejarah untuk menjatuhkan bom atom ke Jepun mengakhiri Perang Dunia Kedua. Truman memulakan kerjayanya dalam perkhidmatan awam sebagai hakim daerah dan pada tahun 1934, beliau telah terpilih sebagai Senator Ellis Salam.
Semasa tempoh pertama beliau terlibat dalam pembiayaan inisiatif New Deal Presiden Roosevelt sebagai ahli jawatan kuasa peruntukan Senat. Dia ditetapkan untuk jawatan kuasa perdagangan antarabangsa dan memimpin siasatan mengenai pembaziran dan rasuah dalam kontrak pertahanan persekutuan yang diiktiraf secara meluas. Dengan mendekati pilihan raya Presiden tahun 1944, pemimpin-pemimpin Demokrat sedang mencari seorang naib presiden baru untuk Roosevelt. Truman menonjol dengan integriti dan popularitinya menjadi pilihan yang diingini di mana dia bersetuju. Masa anda sebagai naib presiden singkat kerana mengambil alih presiden pada 12 April 1945 selepas kematian Roosevelt. Truman menghadapi pelbagai cabaran kritikal apabila mengambil alih jawatan, mengumumkan kemenangan di Eropah dan membenarkan serangan atom di Hiroshima dan Nagasaki di Jepun dalam beberapa bulan pertamanya. Dia juga menandatangani Piagam Bangsa-Bangsa Bersatu. Truman memenangi kemenangan mengejutkan dalam pilihan raya 1948, memberikannya satu mandat kedua di dalam presiden. Semasa tempohnya di jawatan itu, dia menyampaikan program yang meluas dengan 21 mata yang lebih dikenali sebagai Perjanjian Adil. Cadangan ini menyokong peningkatan keselamatan sosial, pekerjaan sepenuh masa, amalan pekerjaan yang adil, perumahan awam dan penyingkiran kawasan rebah. Selepas serangan Korea Utara ke atas Korea Selatan pada tahun 1950, Truman dengan cepat melibatkan tentera ahli salas dalam konflik tersebut. Walau bagaimanapun, intervensi China menuntut perubahan kepada strategi kawalan. Pemecatan Truman terhadap General Douglas MacArthur kerana ketidakpatuhan adalah kontroversi. Truman masih terpaksa menghadapi cabaran dalaman seperti perbalahan pekerjaan di antara Kesatuan Pekerja Baja Amerika dan syarikat-syarikat besi besar. Tanpa dapat menyelesaikan konflik itu, beliau akhirnya memerintahkan kerajaan persekutuan untuk merampas kilang-kilang tersebut. Tindakan yang kemudian dianggap tidak berperlembagaan oleh Mahkamah Agung. Presiden Joe Biden bergerak dalam sebuah kenderaan khas dan berpangkalan yang berpandu yang mengiringinya dalam perjalanan di dalam dan luar negara. Dikenali oleh agen-agennya sebagai Seafarer. Versi rasmi kenderaan itu dinamakan sebagai Stagecoach oleh servis rahsia. Keselamatan dan perlindungan adalah penting dalam reka bentuk bista. Untuk memastikannya, ia dilengkapi dengan kaca laminated setebal 13 cm pada tingkap, tayar anti-pancitan inti padat untuk memastikan mobiliti berterusan dalam kes kebocoran, dan direka untuk mengekalkan keupayaan untuk bergerak walaupun dalam keadaan tembakan di semua 4 roda. Tambahan pula, bis mempunyai panel pelindung berkelajuan tentera lengkap setebal kira-kira 20 cm. Pengelak bahan kenderaan menyatukan aluminium, seramik dan keluli, mencapai hingga 20 cm ketebalan di kawasan tertentu. Besta beratnya kira-kira 9 tan dan boleh memuat 7 penumpang. Tangki bahan api tahan penembakan dan letupan, dilengkapi dengan peralatan pemadam kebakaran, tangki oksigen dan bekas dengan jenis darah presiden. Dengan teknologi penglihatan malam, kenderaan boleh melepaskan skrin asap dan meluncurkan minyak untuk melarikan diri dari pengawal. Kenderaan ini biasanya digunakan dalam peristiwa penting seperti yang berlaku pada September 2022 ketika Biden menggunakannya dalam upacara pengebumian Ratu Elizabeth II dari United Kingdom. Dia juga berada di sebelahnya semasa lawatan rasmi pertamanya ke United Kingdom pada Jun 2022. Penting bagi Presiden Amerika Syarikat untuk bersedia untuk melancong ke seluruh dunia pada bila-bila masa, dan beliau mempunyai pelbagai pilihan pengangkutan. Di antaranya, Air Force One merupakan salah satu yang paling terkenal. Istilah Air Force One secara rasmi merujuk kepada mana-mana pesawat tentera udara yang membawa presiden, walaupun kini biasanya digunakan untuk merujuk kepada pesawat khas yang dilengkapi untuk panglima tertinggi.
Pada masa kini, terdapat 2 pesawat khas dari siri Boeing 747-200B dikenali dengan kod ekor 208 dan 20900. Secara rasminya dikenali sebagai VC-25A oleh Angkatan Udara. Air Force One mempunyai kemampuan pengisian semula di udara, membolehkan jarak perjalanan tidak terhad dan pengangkutan presiden ke destinasi mana-mana. Selain daripada kediaman persendirian, pesawat ini dilengkapi dengan ruang mesyuarat, unit perubatan dan kehadiran ejen perisikan. Penting untuk ditekankan bahawa tiada senjata di atas pesawat. Walaupun tanpa senjata, pesawat ini dilengkapi dengan sumber yang membolehkan perlindungan yang berkesan terhadap ancaman yang mungkin. Pesawat dilengkapi dengan pelbagai kontrasumber inframerah yang direka untuk menetralkan baik rudal udara ke udara dan rudal darat ke udara. Antara langkah-langkah tersebut adalah penggunaan pengganggu ANALQ-214 Matador yang mengeluarkan isyarat inframerah yang diubah suai untuk membingungkan sensor rudal dan menyembunyikan tanda tangan haba yang datang dari enjin 747 dengan efisien. Pesawat mempunyai chef dan kelipan api yang apabila dilancarkan mengeluarkan haba yang tinggi untuk mengelakkan peluru berpandu. Sistem elektroniknya dilindungi daripada denyut elektromagnetik dan dilengkapi dengan peralatan komunikasi canggih yang berfungsi sebagai pusat komando mudah alih dalam kes serangan ke atas Amerika Syarikat. Di dalam Air Force One terdapat sistem komunikasi yang selamat seperti telefon, komputer dan radio. Semuanya disulitkan untuk menjamin keselamatan. Pesawat Perdana Menteri dilengkapi dengan scrambler canggih untuk menghalang isyarat radar dalam kawasan udara berpotensi berbahaya, memberikan keselamatan daripada serangan dan kemungkinan anonimiti Perdana Menteri jika diperlukan. Selain itu, ia dilengkapi dengan 2 dapur yang menyimpan kira-kira 2,000 hidangan dan air bersih yang mencukupi. Keupayaannya untuk kekal di udara bergantung pada bilangan penumpang dari 2 hingga 3 hari, manakala lepas landas dengan bahan api, maksimum membenarkan kira-kira 15 jam penerbangan tanpa henti. Kemampuan pesawat Boeing 747 untuk penukaran gas semasa penerbangan membolehkan penerbangan berterusan tanpa hentian berulang-ulang. Pesawat ini kebanyakannya menggunakan landasan, mengurangkan keperluan kemudahan lapangan terbang atas alasan keselamatan. Selain itu, pesawat ini dilengkapi dengan tangga yang boleh ditarik masuk untuk capaian ke dek bawah serta pemuat beg automatik untuk memudahkan penumpang menaiki pesawat dalam apa jua jenis misi. Pemasangan perubatan di atas kapal layak diperhatikan dengan seorang doktor sentiasa sedia untuk kecemasan kesihatan, farmasi yang lengkap, bekalan perubatan yang pelbagai dan juga meja operasi yang disediakan. Dengan sumber-sumber ini, Presiden dan penumpang lain boleh melakukan perjalanan dengan tenang walaupun pada ketinggian 35,000 kaki. Sebelum Theodore Roosevelt, keselamatan Presiden dijamin oleh kombinasi keselamatan swasta, polis tempatan dan rakan sekerja Presiden. Semasa lawatan ke Midwest pada tahun 1897, William McKinley dilindungi secara berkesan oleh William Williams, pengarah keselamatan awam di Columbus, Ohio. Walau bagaimanapun, setelah pembunuhan McKinley di Buffalo, New York 4 tahun kemudian, Secret Service mula memainkan peranan secara rasmi dalam melindungi Presiden. Selepas insiden itu, Theodore Roosevelt mengambil alih jawatan Presiden pada usia kira-kira 43 tahun, menjadikannya Presiden termuda dalam sejarah Amerika Syarikat. Kepimpinan dinamiknya menyegarkan semangat Presiden memberi dorongan kepada Kongres dan orang awam Amerika ke arah reformasi progresif dan dasar luar negeri yang kukuh. Theodore Roosevelt adalah presiden pertama yang menerima perlindungan dari perkhidmatan rahsia. Ditubuhkan pada tahun 1865 untuk melindungi mata wang negara, perkhidmatan rahsia Amerika Syarikat diiktiraf
kerana peranannya yang penting dalam keselamatan Presiden. Agen khas dan pegawai berpakaian seragam agensi itu menunjukkan keberanian, kreativiti dan keikhlasan yang luar biasa dalam memastikan perlindungan Presiden. Tanggungjawab telah diperluaskan dengan mendalam, termasuk perlindungan Presiden, keluarga Presiden, calon Presiden, bekas Presiden, serta keselamatan pejabat eksekutif dan misi diplomatik. Agen khas dari Perkhidmatan Rahsia menjalani latihan yang ketat di bawah bimbingan para profesional berpengalaman yang komited terhadap kejayaan misi dan perkembangan pribadi. Program Latihan Perkhidmatan Rahsia Amerika Syarikat mengambil pendekatan metodologi yang maju untuk meningkatkan kemahiran para rekrut dan mendorong kemahiran baru yang penting untuk pelaksanaan aktiviti agensi dengan sempurna. Dalam tahun pertama pekerjaan mereka, pesara agen khas dikenakan arahan formal yang meluas di bilik darjah, latihan fizikal, amalan senjata api dan latihan simulasi. Pesara baru agen khas menjalani latihan intensif yang berlangsung berbulan-bulan di Pusat Latihan Penguatkuasaan Undang-Undang Persekutuan yang dikenali sebagai FLETC di Glencoe, Georgia. Selepas penyelesaian program latihan pelbagai jenayah atau CITP di FLETC, agen menjalani kursus latihan selama 18 minggu di Akademi Pelatihan Perkhidmatan Rahsia terletak berhampiran Washington, D.C. Kursus ini merangkumi dasar dan prosedur perkhidmatan rahsia yang berkaitan dengan penyiasatan dan perlindungan. Staf sementara mendapat pengetahuan asas dan latihan praktikal lanjutan dalam memerangi jenayah kewangan, menjalankan penyiasatan intelijen perlindungan, menggunakan strategi perlindungan fizikal, pengurusan kemajuan perlindungan, dan memberikan bantuan perubatan kecemasan. Selain daripada kurikulum asas, mereka menerima latihan menyeluruh dalam menembak, kemahiran taktikal, hidupan di air dan kecergasan fizikal. Agen Perkhidmatan Rahsia menjalani latihan lanjutan sepanjang kerjaya mereka. Agensi-agensi keselamatan yang bertanggungjawab melakukan penyemakan semula, pengiktirafan senjata api dan kursus pemantapan kecemasan secara berkala. Selain itu, mereka terlibat dalam simulasi khusus yang menggambarkan skenario kecemasan dunia nyata. Mereka juga berpeluang untuk mengkhususkan diri dalam siasatan jenayah dan digalakkan untuk menyertai latihan yang dijalankan oleh agensi polis lain. Pegawai Perkhidmatan Rahsia menghadiri pelbagai kursus untuk pembangunan diri dan pengurusan, merangkumi etika, kepelbagaian, kemahiran interpersonal, kepimpinan praktikal dan pengawasan permulaan. Inisiatif ini bertujuan untuk memajukan profesionalisme semua pekerja. Roosevelt percaya bahawa Presiden sebagai penjaga rakyat perlu bertindak untuk kebaikan bersama, kecuali dalam kes-kes yang ditegah secara khusus oleh undang-undang atau perlembagaan. Dia memperluaskan kuasa eksekutif tanpa mengakui sebarang berlebihan kuasa. Semasa Perang Amerika Sepanyol, Roosevelt mengendalikan regimen Rough Rider dan menunjukkan keberanian dalam pertempuran San Juan. Kemudian, beliau menyertai politik negeri New York dan menjadi governor. Sebagai presiden, Roosevelt memperjuangkan intervensi kerajaan dalam pertikaian ekonomi untuk memastikan kesamarataan antara modal dan pekerjaan, mengelakkan favoritisme. Beliau mempromosikan tindakan anti-trust dan dikenali kerana perjuangannya menentang trust. Roosevelt memberikan impak yang besar dalam peranan global Amerika Syarikat dengan mengamalkan moto bercakaplah lembut dan bawa gada besar. Dia menyumbang kepada pembinaan terusan Panama, memperkenalkan korolari Roosevelt kepada doktrin Monroe dan memediasi perang Rusia-Jepun, dihargai dengan hadiah Nobel Perdamaian. Pendukung pemuliharaan, Roosevelt memperluas hutan negara, melindungi tanah awam dan menyokong projek-projek penting pengairan.
Terlibat dalam kempen-kempen tanpa henti, dia menawan penonton dengan tenaga dan ucapan yang bersemangat. Semasa menamatkan tempoh jawatannya pada tahun 1909, dia pergi berburu di Afrika dan kemudian kembali ke pentas politik. Pada tahun 1912, beliau mencalonkan diri sebagai presiden oleh Parti Progresif dan lolos daripada cubaan pembunuhan semasa kempen di Milwaukee. Tenaga Roosevelt berkekalan sehingga kematiannya pada tahun 1919 dan dia merenung. Tiada orang yang menikmati kehidupan yang lebih lengkap daripada saya dalam semua aspek. Pada 30 Mac 1941, Presiden Ronald Wilson Reagan dan pasukan perkhidmatan rahsia beliau sedang meninggalkan ucapan tengah hari di Hotel Washington Hilton di Washington, D.C. Pada masa itu, seorang penembak tunggal mula menembak. Semasa Presiden mendekati limousinnya, John Hinckley Jr. menembak dari kalangan orang ramai, menembak 6 pucuk dan melukai beberapa orang. Setiausaha Akhbar Gedung Putih, James Brady, telah ditembak di kepala. Pegawai Polis Metropol Thomas Delahanty telah terkena leher dan agen khas Tim McCarthy telah cedera di perut ketika melindungi Presiden. Agen khas dalam tindakan Jerry Parr, pembantu agen khas dalam tindakan Ray Sheddick, segera membimbing Presiden Reagan ke dalam kenderaan. Semasa perjalanan ke Gedung Putih, agen khas Parr memeriksa Presiden dan menyedari bahawa beliau sedang berdarah dari mulut. Dia arahkan agen khas Drew Unruh untuk menukar laluan ke Hospital University George Washington. Salah satu dari 6 tembakan kaliber 22 yang melantun di limusin Presiden mengenai dada Reagan di bawah lengan kirinya. Walaupun peluru itu diarahkan untuk meletup apabila dijatuhkan, tetapi ia tidak berlaku. Bahaya terbesar bagi nyawa Reagan adalah disebabkan kehilangan darah dan runtuhan paru-paru. Peluru telah mengelilingi tulang rusuk ketujuh di sebelah kiri ketika menembusi badan Reagan. Selepas menembusi tulang rusuk, peluru telah terpesong, mengambil bentuk pipih, dan apabila mencapai paru-paru kiri, ia menyebabkan kerosakan yang ketara pada tisu paru-paru. Ini menyebabkan pendarahan dan menyebabkan paru-paru runtuh. Pada akhirnya, peluru itu terletak kira-kira 1 inci dari jantung Reagan. Prosedur biasa untuk merawat paru-paru yang runtuh adalah dengan memasukkan tiub plastik yang diletakkan di antara tulang rusuk dan ke dalam rongga torak di mana paru-paru berada. Ini adalah prosedur perubatan yang agak mudah dan seringkali mahasiswa perubatan diberi kebenaran untuk menjalankannya di bawah pengawasan selepas mengamati proses tersebut sekali. Dalam kes ini, seorang pelajar perubatan dari Sekolah Perubatan Universiti George Washington yang sebelum ini telah menyaksikan penyetubuhan tiub di dada, hampir menjalankan prosedur itu di bawah bimbingan seorang residen. Walau bagaimanapun, apabila Ronald Reagan masuk ke bilik kecemasan, selepas penembakan, rancangan segera diubah disebabkan oleh keadaan yang serius. Semasa tempoh penderitaan, pasukan Reagan cuba memaparkannya sebagai dalam keadaan sehat. Tetapi Dr. Reagan, Dr. Daniel Ruger, mengakui bahawa pemulihan dari kejadian sedemikian bukanlah proses yang cepat atau mudah. Reagan mengalami kehilangan darah yang signifikan, setara dengan lebih separuh daripada jumlah darahnya, dan perlu menerima transfusi untuk menggantikan darah yang hilang. Menurut Ruger, Reagan hanya pulih sepenuhnya kira-kira 6 hingga 7 bulan selepas penembakan, yang menunjukkan bahawa kesihatannya terjejas untuk tempoh yang panjang. Upaya pembunuhan itu nampaknya mengesahkan keyakinan Reagan bahawa dia telah ditetapkan untuk peran itu dan terpilih oleh kuasa yang lebih tinggi. Keyakinan ini menjadikannya lebih azam dan yakin terhadap impulsnya kerana menganggap insiden itu sebagai pengingat misinya. 2 bulan kemudian, Presiden Reagan kembali bekerja sepenuh masa dengan program keselamatan yang diperketat. Selepas serangan, Presiden telah melaksanakan langkah-langkah kawalan keramaian yang lebih ketat,
protokol perjalanan yang kurang boleh dijangka, pengurangan penyebaran jadualnya dan penggunaan kadang-kadang rompi anti peluru. Interaksi tidak formal dengan media massa, seperti ketika dia berhenti untuk menjawab soalan semasa pergerakan, juga telah dihadkan secara ketara. Setiap kali kejadian serangan berlaku di tempat-tempat seperti ini, diidentifikasikan oleh pakar keselamatan sebagai yang paling rentan kepada penyerang yang mungkin. Banyak perubahan adalah jelas bagi sesiapa yang mengikuti tindakan Presiden. Kenderaan umpan digunakan semasa perjalanan dengan kereta Tuan dan Puan Reagan. Penembak jitu dari Perkhidmatan Rahsia dilihat berhampiran dengan Presiden semasa dia berbual dengan kadet West Point pada suatu masa pada tahun 1941. Orang-orang berdekatan dengan Tuan Reagan mengesahkan bahawa beliau berminat untuk terus berinteraksi dengan orang ramai, tetapi mungkin akan mengikut nasihat pegawai Perkhidmatan Rahsia yang mencadangkan kehati-hatian yang lebih besar. Pada mulanya diiktiraf sebagai seorang pelakon Amerika yang menjadi ahli politik, Ronald Reagan menjawat jawatan Presiden Amerika Syarikat ke-40 dari tahun 1981 hingga 1989. Pentadbirannya ditandai dengan peningkatan kemakmuran dalam negara dan pendekatan dalam politik luar negeri yang mencari keamanan melalui kekuatan. Sedia untuk meninggalkan pertahanan anda dan terpesona dengan cerita-cerita seperti ini? Ketik pada kad seterusnya untuk menonton video-video yang akan memeranjatkan anda.